الحمد لله قائل في كتابه الكريم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المنزه عن الجسمية والجهة والزمان والمكان، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي كان خلق القرآن. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد ولد عدنان وعلى آله وأصحابه والتابعين على مر الزمان. أما بعد، فيا عباد الرحمن، فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله المنان. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu dan ketika ini marilah kita saling ingat mengingati di antara satu sama lain, kerana dengan ingat mengingati itu akan memberi manfaat faedah kepada orang yang beriman. Oleh itu, pada hari yang berbahagia ini, pada hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita memastikan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Jalla wa'ala sentiasa dipertingkatkan dan diperkukuhkan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan dengan cara bersungguh-sungguh kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya, kita diberi kejayaan dan kemenangan yang hakiki, yang mutlak di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sama ada di dunia maupun di akhirat. Tinggalkan yang tak apa, takut ada apa-apa. Maka firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-15 dan ke-16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka yang bertakwa akan mendapat, sesungguhnya mereka yang bertakwa adalah ditempatkan di dalam beberapa taman syurga dengan mata air terpancar padanya. Keadaan mereka di dalam syurga sentiasa menerima nikmat dan rahmat yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka. Sesungguhnya mereka di dunia dahulu adalah orang yang berbuat kebaikan. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk khutbah kita pada minggu ini ialah pengorbanan menjana ketakwaan.
Hari ini kita berada di tanggal 11 Zulhijjah 1444 Hijri, yaitu hari pertama hari Tasyrik. Hari Tasyrik adalah 3 hari setelah hari raya Aidil Adha, yakni hari Nahar. Itu pada tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah terdapat beberapa amalan yang dapat dikerjakan oleh para umat muslim di saat hari Tasyrik ini. Antaranya adalah menyembelih haiwan korban, binatang ternakan. Hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bahawa Sidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila adamiyun min 'amalin yawman nahr ahabba ila Allah min ihraqid dam innahu la ya'ti yawmal qiyamah بقرونها وأشعارها وأطلافها وأن الدم لا يقع من الله بمكان قبل أن يقع من الأرض فطيبوا بها نفسا." Rawahu Tirmizi. Tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari Nahar, pada hari raya Aidil Adha, yang lebih dicintai, dikasihi oleh Allah Jalla wa'ala, selain daripada menumpahkan darah binatang korban. Sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada ridha Allah Jalla wa'ala sebelum ia jatuh ke bumi. Maka bersihkanlah jiwa kamu dengan berkorban. Hari raya Aidil Adha dan hari Tasyrik adalah hari yang dianjurkan untuk berkorban bagi golongan yang berkemampuan. Imam Al-Khatib Asy-Syibini menjelaskan dari Mughni Muhtaj karangannya, wal mukhatabu bihal muslimu al-hurru bil al-hurru al-balighul aqilul mustati', yang bermaksud golongan yang ditujukan perintah untuk melaksanakan korban itu ialah orang Islam lagi baligh, lagi berakal dan berkemampuan. Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ini ramai di kalangan kita umat Islam sudah berkemampuan untuk menyempurnakan ibadah korban dengan menyembelih binatang ternakan seperti kambing, lembu, kerbau dan seumpamanya. Sesungguhnya korban merupakan salah satu ibadah yang telah dilaksanakan oleh para nabi dan rasul. Bahkan ibadah ini telah disyariatkan sejak dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam. Kisahnya dirakamkan di dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat yang ke-27. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Watlu 'alaihim naba'a abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbana فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لا أقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ceritakanlah pada mereka kisah kedua-dua putera Adam, Habil dan Khabil. Menurut yang sebenarnya, ketika kedua-duanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang daripada mereka berdua, Habil, yakni Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yakni Khabil. Dia berkata, Khabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima korban dari mereka yang bertakwa.
Selanjutnya Al-Quran mendatangkan kisah ketakwaan dan kesabaran seorang ayah, seorang bapa dan seorang anak. Seorang ayah dan seorang anak, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail yang menerima perintah penyembelihan daripada Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Saff ayat yang ke-102 dan ke-103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama wa talahu wa tallahu lil jabin. Maka ketika anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersamanya, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku menyembelihmu. Maka fikirlah bagaimana pendapatmu, wahai Ismail. Lalu Nabi Allah Ismail pun menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu. InsyaAllah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang bersabar. Maka ketika kedua-duanya telah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Allah Ibrahim membaringkan anaknya di atas pelipisnya untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka setelah peristiwa itu, dengan kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila tibanya zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ibadah korban disyariatkan pula kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyembelih binatang ternakan yang telah dituntut oleh syarak dan dilaksanakan pada hari raya Aidil Adha atau disambut dengan hari raya korban hingga hari tasyrik dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, daripada 3 kisah yang dikongsikan ini, sebenarnya korban adalah satu amalan yang bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan korban ini perlu dilakukan dengan penuh ketaatan dan keikhlasan. Ini adalah perintah daripada Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam Al-Quran, di dalam sejarah tarikh Islam mengenai tentang pengorbanan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sehingga kan disyariatkan pula, diteruskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya, amalan pengorbanan ini perlu kita sama-sama menghayati dengan makna yang luas lagi, yaitu sama ada pengorbanan harta benda, pengorbanan tenaga hinggalah jiwa dan raga demi memperolehi keridaan Allah Subhanahu wa taala.
Sidang jemaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam adalah agama yang tidak dapat dipisahkan dari sistem sosial. Agama itu adalah undang-undang kehidupan kita. Agama itu adalah undang-undang cara hidup kita. Cara hidup kita hendaklah mencontohi Sidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan undang-undang yang direka-reka selain pada agama Islam. Agama adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala supaya kita dapat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara agama. Sehingga banyak kita temukan dalam Al-Quran maupun hadis yang terkandung di dalamnya nilai-nilai sosial kemanusiaan, seperti berbuat baik kepada jiran tetangga, menolong orang lain, berbakti kepada kedua ibu bapa, menyantuni anak yatim, menziarahi orang sakit, memberi makan fakir miskin, dan sebagainya. Bagi yang belum mampu untuk melaksanakan ibadah korban pada tahun ini, marilah kita berazam dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya pada tahun hadapan kita dapat menunaikan ibadah korban semata-mata untuk memperolehi keridaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi mengakhiri khutbah Jumaat pada hari ini, member ingin menyimpulkan 3 perkara untuk sama-sama kita hayati. Maka yang pertama, ibadah korban yang dilaksanakan merupakan perumpamaan untuk memusnahkan dan mematikan sifat-sifat mazmumah yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, ibadah korban yang dilakukan dengan penuh ketaatan, ketakwaan, keikhlasan akan dapat ganjaran besar serta berlipat kali ganda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, yang ketiga, ibadah korban sebagai tanda ketaatan kita. Ketaatan kita kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan menyedari bahawa harta yang kita miliki ini datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala dan harus dikembalikan dalam bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala juga. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-105, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah wahai Muhammad, beramallah kamu akan segala yang diperintahkan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul serta mereka yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang nyata. Kemudian Ia menerangkan kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروا فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين.